Selamat sejahtera pelajar. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi PTPR Sains Bilangan 13. Subtopik yang dipelajari hari ini adalah 3.3 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar. Teknologi emisi negatif. Teknologi emisi negatif merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Salah satu cara adalah dengan penggunaan mikroalga. Mikroalga yang lazim digunakan dalam teknologi emisi negatif ialah mikroalga marine, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. Peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memainkan peranannya secara efektif untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu meningkatkan kerjasama negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu alam sekitar global. Antara langkah-langkah yang diambil oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu adalah mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran persidangan dan perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh masyarakat global. Kedua, menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup. Keempat, melindungi lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Langkah keempat, mengharamkan penggunaan bahan kimia toksik seperti pestisid DDT. Persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dianjurkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menggalakkan kerjasama dan usaha bersama negara-negara di seluruh dunia, termasuklah Persidangan Rio Conference or United Nations Conference on Environment and Development. Pada tahun 1992 untuk menangani isu alam sekitar secara global. Protokol Kyoto pada tahun 1997 untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Perjanjian Paris pada tahun 2016 untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius. Seterusnya, cikgu nak bincang tentang teknik menjawab soalan esei mengkonsepsi sains SPM. Dalam bab 3, Kelestarian Alam Sekitar, buku SPS tingkatan 5, muka surat 44. Bahagian C, soalan 2A. Terangkan kesan pembuangan bahan sisa industri
terhadap alam sekitar. Kesan yang pertama, pembuangan bahan sisa industri akan memusnahkan habitat flora dan fauna. Kesan kedua, menyebabkan pencemaran air. Ketiga, merendahkan pH air atau tanah. Keempat, merosakkan keindahan alam. Pelajar boleh pilih mana-mana dua untuk markah penuh 2 markah. Raja 1, soalan B. Raja 1 menunjukkan aktiviti-aktiviti manusia yang menyebabkan kesan rumah hijau. Kaji maklumat dalam Raja 1 dan bina konsep kesan rumah hijau. Dalam soalan ini, tidak diberi apakah poin yang perlu pelajar tulis. Tapi, teknik menjawab untuk soalan mengkonsepsi memang dah tetap. Maka yang pertama adalah mengenal pasti maklumat daripada raja. Maksudnya berdasarkan Raja 1, pelajar buat satu ayat. Iaitu pembalakan, pembinaan, perumahan dan pertanian adalah aktiviti manusia yang menyebabkan kesan rumah hijau. B2. Nyatakan dua ciri sepunya kesan rumah hijau. Penambahan kandungan karbon dioksida di udara. Haba diperangkap oleh gas karbon dioksida di lapisan atmosfera. Kenaikan suhu dunia atau pemanasan global. Pelajar bolehlah pilih mana-mana dua ciri sepunya. B3. Beri satu contoh lain bagi aktiviti manusia yang menyebabkan kesan rumah hijau. Pelajar boleh pilih mana-mana satu, sama ada pembakaran bahan api, perindustrian atau pengangkutan. Beri satu bukan contoh bagi aktiviti manusia yang menyebabkan kesan rumah hijau. Maksudnya, berikan contoh aktiviti manusia yang tidak menyebabkan kesan rumah hijau. Contohnya, penghutanan semula atau penanaman semula pokok. Contoh kedua, pengurusan sisa yang berkonsep 5R. Lima R iaitu tolakan, kurang, guna semula, kita semula dan pemulihan. Bukan contoh yang ketiga, penggunaan sumber tenaga boleh baharu. Seperti sumber tenaga hidro, sumber tenaga angin, sumber tenaga solar. Pelajar juga boleh pilihlah mana-mana satu bukan contoh. Markah yang keenam adalah bina konsep sebenar bagi kesan rumah hijau. Teknik menjawab ialah pelajar perlu mula dengan tajuk. Tajuk di sini ialah kesan rumah hijau.
tajuk ialah perkara yang ciri sepunya 1 dan 2. Tu, kesan rumah hijau ialah fenomena. Fenomena ya perlu ditulis okey. Ialah fenomena penambahan kandungan karbon dioksida di udara dan haba diperangkap oleh gas karbon dioksida di lapisan atmosfera menyebabkan kenaikan suhu dunia atau pemanasan global. Dalam konsep sebenar ini juga telah gabungkan 3 ciri sepunya. Ada ciri sepunya 1, ini. Ciri sepunya 2. Dan yang ini ciri sepunya 3. Kesan rumah hijau ni ialah tajuk. Fenomena adalah perkara. Perkara ini, kata istilah ini harus digantikan ikut berdasarkan kepada soalan. Harap pelajar dapat memahamilah teknik menjawab soalan mengkonsepsi dalam bahagian esei Sains Tetas 2. Soalan 2C. Maklumat di bawah menunjukkan beberapa langkah untuk mengatasi kesan rumah hijau. Pertama, penghutanan semula. Kedua, melarang pembakaran terbuka. Langkah ketiga, mencegah pembakaran hutan. Pada pendapat anda, adakah langkah-langkah tersebut sesuai diambil untuk mengatasi masalah kesan rumah hijau? Wajarkan jawapan anda. 4 markah. Markah yang pertama, pelajar harus nyatakan ya atau tidak. Ataupun wajar atau tidak wajar. Jawapan ialah wajar atau ya. Dan 3 markah yang lain ialah berilah penerangan ataupun sebab mengapa langkah-langkah tersebut adalah sesuai diambil untuk mengatasi masalah kesan rumah hijau. Jawapan ya, sebab ialah penghutanan semula menanam semula tumbuhan hijau yang menyerap karbon dioksida dari udara. Apabila kandungan karbon dioksida di udara telah berkurang, bermaksud kandungan gas rumah hijau ini telah kurang, maka haba akan kurang terperangkap di atmosfera dan dapat mencegah atau mengurangkan berlakunya peningkatan suhu bumi. Langkah yang kedua, melarang pembakaran terbuka dapat kamu beri setiap kesan baik daripada setiap langkah ini sebagai penerangan. Melarang pembakaran terbuka dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida ke udara. Aktiviti pembakaran akan menghasilkan gas karbon dioksida. Kalau pembakaran terbuka dilarang, maksudnya pengurangan pembebasan gas karbon dioksida ke udara. Mencegah pembakaran hutan dapat mengekalkan kehidupan tumbuhan hijau. Kerana kawasan hutan merupakan peparuh hijau bumi dan kawasan tadahan air. Apabila hutan dikekalkan, dipelihara dan dimulihara, maka kehidupan tumbuhan hijau
akan dikekalkan. Dan keseimbangan kita karbon ini akan terpelihara. Demikianlah kuliah tentang sesi PTPR bilangan 13 hari ini. Pelajar boleh mula jawab soalan kuis 3.3 dan juga soalan latihan pengukuhan dalam buku SPS muka surat 42 hingga 44. Kita jumpa lagi dalam sesi PTPR yang seterusnya. Sekian, terima kasih.